belajar tentang apa? Keluarga. Betul. Bagus. Jadi hari ini cikgu nak kita rewind balik. Kalau dalam keluarga kita ada ahli keluarga yang susah, contohnya ayah atau ibu kita penat balik dari kerja, lepas tu tiba-tiba adik kita menangis, apa yang perlu kita buat? Kita kena tolong. Betul. Kita kena pujuk kalau adik kita menangis. Betul. Kamu rasa? Tengok je. Tapi saya pergilah adik jangan nak nangis. Betul. Kita kena tolong ibu bapa kita, kan? Ya. Jadi pada sebenarnya itulah nilai empati. Bila kita faham perasaan orang lain dan cuba bantu mereka dalam keluarga, kita kena sayang, hormat dan tolong menolong. Sayangi mereka. Faham? Faham. Jadi itulah ajaran pendidikan sivik dan nilai murni kita. Jadi anak yang bertanggungjawab dan penyayang. Okey, hari ini kita akan buat aktiviti yang sangat menarik. Siapa? Siapa teruja? Saya! Okey, jadi hari ini cikgu nak kamu melukis. Okey, cikgu ada kertas dekat sini. Cikgu nak kamu lukis ahli keluarga kamu. Boleh? Okey, boleh. Cikgu lihat di kertas ni seorang satu. Okey, sebelum kamu melukis ahli keluarga kamu cantik-cantik yang comel-comel, cikgu nak dengar cerita daripada kamu. Boleh? Cerita tentang keluarga kamu. Cikgu nak kamu cerita tentang siapa yang ada di rumah, kamu ada berapa orang abang, berapa orang adik. Okey? Okey, cikgu nak mula dengan Alia. Alia cuba cerita. Okey. Cikgu, dekat adik saya ada banyak ahli keluarga. Ya, pertama saya ada mama, saya ada papa, dan ada satu kakak, satu abang, ada saya anak bungsu. Berapa saya? Sama kamu. Betul? Kamu selalu tolong ibu kamu tak? Kat dapur? Saya selalu tolong mama masak. Ya. Kami masak. Bagus, Ain. Tu cik ceritanya. Lepas kami dah masak, kami akan makan sama-sama setiap hari. Waktu masak-masak tu, lepas tu makan, lepas tu saya akan tolong ibu dengan ayah saya basuh pinggan. Bagus, Nani. Bagus. Okey. Terima kasih, Ain. Sekarang kamu pula. Cikgu, dekat rumah saya ada ayah saya, ada mak saya, ada kakak saya, ada abang saya. Betul saya. Kamu anak bungsu juga ya? Sama. Kamu selalu main dengan abang dan kakak kamu? Main masak-masak. Masak-masak tu kamu tolong ibu kamu kemas rumah tak? Tolong kalau angkat bantal. Tak apa. Yang penting kita kena Tolong. Bagus, Kama. Okey. Terima kasih, Kama. Sekarang Hani pula. Cikgu, dekat rumah saya ada banyak abang saya, ada 2 orang abang, saya ada 2 orang kakak, saya adik bongsu macam sama abang saya juga. juga. Rumah saya ada ayah saya. Kalau petang-petang tu ayah saya dan abang saya selalu bawa saya ke taman main padang. Kamu selalu tolong ibu kamu kat rumah tak? Tapi saya dah tak ada mama, saya dah tak ada. Tak apa. Cikgu faham perasaan kamu. Tak apa. Walaupun kamu dah tak ada ibu, kamu boleh lukiskan ibu kamu cantik-cantik tau. Boleh cikgu? Mesti bangga kat kamu. Okey, jadi terima kasih semua sebab cerita tentang keluarga kamu dekat cikgu. Jadi sekarang boleh kita mula aktiviti kita? Boleh. Boleh cantik-cantik tak? Okey. Hani? Kenapa Hani? Hani nangis ke ni? Kenapa Hani nangis? Cikgu suruh lukis gambar keluarga tapi saya rindulah mama saya. Hani janganlah sedih. Kita boleh je lukis gambar mama Hani walaupun Hani dah tak ada mama. Sebab mestilah Hani rindu mama Hani kan? Sabarlah Hani. Mama Hani sayanglah Hani. Hani janganlah nangis. Saya kan ada. Lukis je. Apa nangis-nangis ni? Tengok. Lukis gambar mama je. Oish. Tu pun nak nangis-nangis. Tengok ni. Dah tak ada mama kan? Ni gambar apa ni? Mama ke? Dah tak ada mama kan? Tak payah lukis-lukis. Lepas tu nangis. Tolong. Tengok ni. Saya ada mama. Tengok ni. Saya lukis gambar mama saya. Mama Ni saya. je lukis. Jangan buat dia macam tu. Dia sedih. Boleh je lukis gambar mama walaupun dah tak ada. Bila
Cikgu ke belakang sekejap. Kita berbual berdua ya. Air tolong tunjuk Hani ya. Cikgu. Sabar ni, sabar. Cantik Hani luka ni. Peluk mama. Sini kamu. Kamu dengan cikgu. Tak apa. Kama, bila kamu kata macam tu tadi, kawan kamu menangis tau. Menangis teresak-esak. Kamu bayangkan, cikgu nak kamu bayangkan kalau kamu tak ada ibu dan orang cakap macam tu kat kamu, mesti kamu akan marah juga kan? Kamu akan nangis. Sekarang bolehlah kamu cakap macam tu, kamu masih ada ibu. Cuba kamu bayangkan satu hari nanti salah seorang keluarga kamu dah tak ada. Orang cakap macam tu kat kamu, mesti kamu akan sedih. Kama, cikgu dah ajar, baru je kita belajar semalam tentang pendidikan sivik, tentang nilai empati. Memang kata-kata kamu tu, kamu tak pegang dia, kamu tak pukul dia, kamu tak lukakan dia. Tapi kata-kata kamu tu boleh melukakan hati dia tau. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu berdiri sini sekejap dan tengok dinding ni. Cikgu nak kamu fikir betul-betul. Cikgu nak kamu sedar apa kesalahan yang kamu buat dan fikir macam mana kamu boleh betulkan kesalahan kamu tu. Okey, cikgu. Kamalina, kamu dah fikir? Dah, cikgu. Okey, apa yang kamu perlu buat? Mula-mula, apa kesalahan kamu? Saya ejek Hani. Saya cakap mama dia dah tak ada. Betul. Yang kedua, apa yang kamu boleh buat? Saya kena pergi dekat Hani. Saya kena minta maaf dekat dia. Okey, pandai. Itu yang cikgu nak dengar. Sekarang, cikgu nak kamu minta maaf dekat Hani. Boleh? Boleh, cikgu? Baik. Hani. Saya kan nak minta maaf dekat awak sebab saya ejek awak tadi. Saya minta maaf tau. Okey. Tapi lepas ni jangan buat lagi tau. Okey, kita janji kita tak buat lagi. Bagus tau. Banyak stick kisah awak. Wah, cantik. Semua dah siap lukis kan? Dah, cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak kita sama-sama ulang ayat empati. Boleh? Boleh. Pertama, saya mahu jadi kawan yang baik. Saya mahu jadi kawan yang baik. Saya nak semua orang. Saya nak semua orang rasa gembira. rasa gembira Dengan saya. dengan saya. Baik, tepuk tangan semua. Baik, cikgu sangat bangga dengan kamu semua sebab hari ini kamu dah tunjuk nilai empati yang sangat banyak. Cikgu nampak tadi setiap seorang tunjuk nilai empati dalam kelas pada hari ini. Walaupun ada yang tersilap cakap tadi, tapi kita semua belajar sesuatu kan hari ini, iaitu menghargai perasaan orang lain. Ani, sini kejap. Ain, cikgu nak puji kamu sebab hari ni kamu dah tunjuk sikap yang sangat baik. Kamu pujuk Hani tadi dengan cara yang lembut dan sangat hormat. Tindakan Ain ni kawan-kawan menunjukkan nilai kasih sayang dan empati kepada orang lain. Jadi sebagai ganjaran, cikgu nak bagi kamu 5 bintang dekat carta kebaikan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Tahniah Ain. Ain lepas ni teruskan ya. Okey. Dan Kama, cikgu nak bagi kamu 1 bintang khas juga. Wah, bintang. Tapi besar. Besar. Okey. Tengok kawan-kawan, saya dapat bintang besar. Ingat ya Kama, cikgu bagi bintang besar-besar ni bukan sebab kamu buat salah tau, tapi sebab kamu dah mengakui kesalahan kamu dan kamu berjaya menunjukkan perubahan baik kamu. Okey? Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Dah boleh duduk semua? Okey. Jadi murid-murid, apa yang kita belajar hari ni? Kita kena jaga hati kawan. Betul tu. Jangan mengejek kawan-kawan. Tak baik. Lepas tu kita kena Berbuat baik. Berbuat baik. Lepas tu
Okey, jadi hari ini kita belajar banyak sangat nilai empati, kasih sayang dan hormat menghormati. Kalau kita semua amalkan nilai ini dalam kehidupan, kelas kita akan jadi tempat yang paling gembira dan semua orang akan rasa disayangi. Okey, cikgu bangga dengan kamu semua hari. Lukisan kamu boleh tampal sini. Jom, kita tampal. Ni mak kamu ni, mak sakitkan mak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aina Jiha binti Muhammad Nazri dan hari ini saya akan memberikan laporan refleksi terhadap pelaksanaan simulasi PDP Pendidikan Sivik yang bertemakan keluarga saya yang dijalankan. Jadi, aktiviti ini bertujuan untuk menerapkan nilai kasih sayang, hormat menghormati, tolong menolong antara ahli keluarga serta rakan sebaya. Baiklah, pendidikan sivik ini pada peringkat prasekolah amatlah penting kerana di sinilah asas nilai murni dibentuk dan diamalkan oleh kanak-kanak. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada bahagian yang pertama, iaitu tahap perkembangan efektif dan nilai murni yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam aktiviti simulasi tersebut. Untuk penilaian ini, untuk menilai tahap perkembangan ini, saya menggunakan teori taksonomi perkembangan efektif. Baiklah, apa itu perkembangan efektif? Perkembangan efektif ini merujuk kepada pembentukan sikap, nilai dan emosi yang mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Baiklah, dalam konteks pendidikan sivik, perkembangan efektif dapat membantu kanak-kanak untuk memahami emosi diri dan juga orang lain serta membentuk nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian. Baiklah, berdasarkan teori taksonomi perkembangan efektif, kanak-kanak A boleh dikategorikan pada tahap menilai, iaitu valuing, di mana kanak-kanak A menunjukkan sikap empati terhadap perasaan kawannya yang sedang sedih, di mana dia memahami kesedihan yang dialami oleh kawannya dan terus bertindak untuk memujuk serta menenangkan kawannya dengan penuh kasih sayang, di mana tindakan ini menunjukkan dia mempunyai nilai keprihatinan, hormat menghormati, tolong menolong yang telah dipupuk berdasarkan sesi pembelajaran tersebut. Jadi dia mula untuk mengaplikasikan apa yang dia telah belajar. Selain itu, dia juga boleh dikategorikan di bawah tahap mengorganisasi, di mana kanak-kanak A ni dia bukan sahaja menunjukkan sifat empati, tapi juga mengamalkannya secara konsisten dalam interaksi sosial dia dengan rakan-rakan. Jadi, ini dapat memandangkan bahawa nilai-nilai murni seperti kasih sayang, belas ihsan sudah menjadi sebahagian daripada kepribadian kanak-kanak A tersebut. Seterusnya, kita melihat kepada tahap perkembangan efektif kanak-kanak B, di mana kanak-kanak B ni masih berada di tahap penerimaan, di mana kanak-kanak B ni sebenarnya sudah tahu tentang nilai baik dan buruk dan nilai-nilai moral, tetapi dia belum mencapai tahap untuk mengamalkannya secara menyeluruh. Tetapi selepas ditegur oleh gurunya, dia mula memberi perhatian kepada kesilapan yang dilakukan memahami teguran tersebut. Oleh disebabkan itu, dia juga boleh dikategorikan di bawah tahap memberi respon, iaitu selepas dia menyedari kesalahannya, kanak-kanak MIDI terus bertindak balas secara positif dengan meminta maaf kepada rakannya tersebut. Ini menunjukkan dia berada di fasa permulaan untuk perubahan tingkah laku dan kesediaan untuk memperbaiki diri dan mempraktikkan nilai empati dalam diri. Maka situasi ini menunjukkan bahawa setiap kanak-kanak berkembang pada kadar yang berbeza dan guru perlu membimbing mereka mengikut keperluan emosi masing-masing. Baiklah, seterusnya di bahagian kedua, kita akan melihat cabaran yang dihadapi oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan sivik. Di mana dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan sivik, guru berhadapan dengan cabaran yang agak mencabar kerana perkembangan efektif kanak-kanak ni disukar untuk diukur secara kuantitatif kerana kanak-kanak ni berada pada tahap perkembangan efektif yang berbeza. Jadi terdapatlah beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru. Cabaran yang pertama ialah kesukaran untuk menilai tingkah laku efektif secara konsisten. Hal
Hal ini kerana kanak-kanak prasekolah ini mempunyai emosi yang cepat berubah dan sangat dipengaruhi oleh persekitarannya, di mana emosi yang ditunjukkan ni tidak konsisten. Kadang-kadang dia berada pada tahap emosi yang baik, kadang-kadang dia berada pada emosi yang sedih, kadang-kadang dia berada di tahap emosi yang negatif. Jadi, dia bergantung, emosi yang ditunjukkan ni bergantung kepada persekitarannya. Jadi, tingkah laku mereka ni mungkin kadang-kadang berada pada positif pada satu masa, tetapi boleh berubah secara mendadak bergantung kepada situasi, emosi dan pengaruh rakan sebaya. Jadi, dalam situasi ini, guru berhadapan dengan tingkah laku negatif yang berpunca daripada kekurangan kemahiran emosi yang ditunjukkan oleh kanak-kanak B. Di mana, contohnya kanak-kanak B ni telah mengejek kawannya. Bukan kerana berniat jahat, tetapi kerana dia kurang faham tentang perasaan orang lain dan tidak tahu cara untuk mengurus emosinya dengan betul. Di mana dia tak tahu tindakan yang dilakukan itu betul ataupun salah. Seterusnya, proses penilaiannya bergantung kepada perhatian guru. Di mana kadang-kadang guru sukar untuk menilai secara objektif kerana perlu memerhati banyak murid dalam satu masa yang sama. Jadi ini menyebabkan ada tingkah laku positif dan negatif yang terlepas pandang. Cikgu terlepas pandang. Jadi untuk mengatasi cabaran tersebut, kita lihat pada slide seterusnya, kita melihat kepada cara untuk mengatasi situasi tersebut. Pertama sekali, guru perlu memahami emosi setiap kanak-kanak secara individu, di mana guru perlu bersikap sensitif terhadap perubahan emosi yang ditunjukkan oleh setiap kanak-kanak. Sebagai contoh, apabila guru melihat ada seorang kanak-kanak yang sedang menangis, guru seharusnya terus pergi kepada kanak-kanak tersebut dan bertanyakan kenapa serta memberi sokongan emosi dengan cara segera. Ini dapat membantu mewujudkan suasana kelas yang lebih selamat dan penuh dengan kasih sayang. Dalam situasi yang sama, guru juga perlu mengetahui latar belakang setiap kanak-kanak supaya guru menjadi lebih peka terhadap keadaan emosi mereka. Baiklah, sebagai contoh, sebelum menjalankan aktiviti yang bertemakan tentang keluarga, guru perlu tahu jika ada kanak-kanak yang sudah kehilangan ibu atau ayah atau juga mempunyai situasi keluarga yang berbeza. Dengan mengetahui perkara ini, dia dapat membantu guru merancang pendekatan yang bersesuaian dan lebih berhati-hati ketika menyampaikan pengajaran. Di mana sikap perhati ini bukan sahaja dapat membantu mengelakkan murid merasa sedih atau tersisih, tetapi juga dapat menunjukkan bahawa guru memahami dan menghargai setiap murid secara individu. Seterusnya ialah melalui teguran dan hukuman yang positif, di mana guru perlu memberi teguran yang membina kepada murid-murid yang melakukan kesilapan, di mana hukuman yang diberikan itu harus dapat membantu murid belajar daripada kesilapannya, bukan sekadar untuk menakutkan mereka. Jadi setiap teguran, hukuman yang diberikan itu adalah hukuman yang dapat membina atau membawa ke arah yang positif. Selain itu, jadi dalam situasi ini, guru perlu meminta kanak-kanak B untuk meminta maaf kepada kawannya. Jadi, ia dapat membantu kanak-kanak untuk memahami kesan perbuatannya dan belajar daripada nilai empati. Di mana pendekatan-pendekatan seperti ini dapat membantu guru bukan sahaja menilai, tapi juga dapat membimbing perkembangan efektif murid secara berterusan. Baiklah, sekarang saya akan memberi refleksi PDP melalui amalan pedagogi masa kini terhadap ganjaran dan hukuman. Di mana dalam amalan pedagogi masa kini, ganjaran dan hukuman bukan lagi dilihat sebagai alat kawalan semata-mata, tetapi sebahagian daripada proses pembelajaran moral dan sosial. Baiklah, dalam pelaksanaan PDP Pendidikan Sivik, guru bukan sahaja memberi pekanan terhadap aspek kognitif, tetapi turut memberi penekanan terhadap perkembangan efektif yang dapat membentuk nilai dalam kalangan kanak-kanak. Jadi pertama sekali iaitu hukuman. Hukuman ni dinilai sebagai satu proses pembelajaran, di mana hukuman yang diberikan kepada kanak-kanak bukan untuk menjatuhkan maruah mereka, tetapi untuk mendidik agar mereka memahami kesan perbuatan mereka. Jadi, melalui pendekatan ini, murid dapat belajar daripada pengalaman sebenar dan menjadi lebih peka terhadap perasaan orang sekeliling. Seterusnya, ganjaran sebagai satu pengiktirafan terhadap nilai murni yang ditunjukkan. Jadi, apabila murid menunjukkan perubahan yang positif seperti meminta maaf atau menolong kawan, guru boleh memberikan pujian dan juga pujian secara lisan ataupun simbolik seperti pelekat bintang. Ini dapat mengukuhkan lagi tingkah laku positif dan menjadikan murid lebih bersemangat untuk membuat perkara yang baik. Seterusnya, melalui keseimbangan di antara ganjaran dan hukuman. Jadi, dalam pedagogi masa kini, guru perlu mengimbangkan
antara ganjaran dan hukuman yang diberikan supaya kedua-dua menjadi alat mendidik yang berkesan. Jadi hukuman perlulah bersifat membina dan ganjaran perlu digunakan untuk memperkukuhkan nilai murni yang diharapkan. Jadi pendekatan ini dapat membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif dan menyokong kesejahteraan emosi kanak-kanak. Baiklah, melalui refleksi ini kita dapat lihat bahawa peranan guru ini bukan sekadar untuk menyampaikan pembelajaran, menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mendidik hati dan jiwa murid supaya menjadi insan yang berakhlak mulia dan berperi kemanusiaan. Secara kesimpulannya, melalui pelaksanaan simulasi PDP pendidikan civic seperti dalam situasi ini, ia dapat membuktikan bahawa perkembangan efektif dan nilai murni dapat diterapkan dengan berkesan melalui aktiviti yang dekat dengan kehidupan seharian murid. Jadi, guru berperanan penting untuk memahami emosi setiap murid, menilai tahap perkembangan mereka dan menggunakan ganjaran serta hukuman secara bijak. Oleh itu, dengan pendekatan yang bersesuaian, pendidikan civic bukan sahaja dapat membentuk murid yang berilmu, tetapi juga dapat membina generasi yang berakhlak mulia, penyayang dan menghormati antara satu sama lain. Jadi, itu sahaja daripada saya. Baiklah, dalam aktiviti ini, saya sebagai guru memfokuskan pembinaan nilai empati melalui situasi sosial yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Aktiviti yang dijalankan di dalam kelas tadi iaitu murid diminta berkongsi tentang keluarga mereka dan tiba-tiba salah seorang murid secara tidak sengaja mengejek rakannya yang kehilangan ibu. Maka situasi ini memberi peluang autentik untuk menilai tahap perkembangan efektif dan nilai murni dalam diri murid-murid tadi. Menerusi intervensi yang dijalankan, murid yang mengejek akhirnya menunjukkan perubahan positif, iaitu daripada menafikan kesalahannya kepada berani mengakui dan meminta maaf dengan cara yang betul. Jadi ini menunjukkan pembentukan tahap efektif murid tersebut pada domain tindak balas iaitu responding. Seperti yang dijelaskan dalam taksonomi perkembangan efektif Cradwell, Bloom dan Masya, di mana kanak-kanak bukan sekadar memahami nilai tetapi mula mengamalkannya dalam tindakan. Selain itu, rakan yang memujuk kawannya tadi menunjukkan nilai kasih sayang dan empati yang tinggi, menepati matlamat modul pendidikan civic prasekolah KPM 2020 iaitu membina murid yang berperi kemanusiaan dan mampu memahami perasaan orang lain, iaitu dalam aspek berakhlak dan berkepribadian tinggi. Malah murid yang memujuk tadi juga, memujuk rakan yang bersedih tadi juga telah memperlihatkan tahap efektif yang sama iaitu pada peringkat valuing dalam taksonomi efektif Cradwell, Bloom dan Masya, iaitu dia menunjukkan penghargaan dan komitmen terhadap nilai kasih sayang dan empati melalui tindakan spontan tanpa paksaan. Dan dia berada pada tahap menghargai dan kita boleh melihat ia meningkat ke tahap organisation kerana murid tersebut bukan sekadar memahami nilai kasih sayang tetapi mengamalkannya secara konsisten dan ikhlas. Ia bermaksud dia memujuk rakannya dengan penuh kasih sayang bukan kerana guru menyuruhnya tetapi atas dorongan hati sendiri. Dia ikhlas tanpa paksaan. Maka hal ini membuktikan nilai murni bukan sahaja difahami tetapi telah diamalkan secara semula jadi dalam diri kanak-kanak tersebut. Cabaran utama yang saya hadapi ketika melaksanakan aktiviti tadi ialah ketika seorang murid mengejek rakannya yang tidak mempunyai ibu hingga menyebabkan suasana emosi dalam kelas tadi menjadi tegang. Maka sebagai guru saya perlu mengawal keadaan dengan tenang, empati dan profesional tanpa memalukan mana-mana pihak. Maka langkah pertama yang saya ambil ialah pertama, memisahkan murid yang diejek tadi untuk ditenangkan oleh rakan yang mempunyai nilai empati tadi bagi mengelakkan tekanan emosi yang berlarutan. Kemudian, saya membawa pula murid yang mengejek tadi ke bahagian belakang kelas untuk sesi bimbingan 4 mata.
saya menggunakan pendekatan kaunseling mikro dengan teknik empati reflektif. Contohnya, dengan pertanyaan saya tadi, saya tanya murid tersebut, bagaimana perasaan kamu kalau orang lain berkata begitu tentang keluarga kamu? Jadi, langkah ini dapat membantu murid untuk berfikir secara mendalam tentang kesan kata-katanya terhadap perasaan orang lain. Baik, kemudian selepas saya menasihati murid tersebut, saya meminta dia untuk melihat ke dinding dan kemudian saya suruh dia berfikir tentang apa yang kesalahan yang telah dia lakukan dan apa perkara yang dia boleh lakukan untuk memperbetulkan keadaan. Kemudian murid tersebut telah sedar dan tahu cara memperbaiki keadaan dengan meminta maaf. Kemudian saya membimbing murid tersebut untuk memohon maaf kepada rakannya tadi. Jadi pendekatan ini selaras dengan pendisiplinan berasaskan nilai, iaitu value based disiplin yang menekankan perubahan sikap melalui kesedaran, bukan hukuman semata-mata yang menakutkan. Dan selepas itu, bagi mengukuhkan pembelajaran nilai, saya mengadakan sesi dialog empati bersama bimbingan saya, iaitu setelah murid yang mengejek tadi mohon maaf, saya memimpin untuk semua murid mengulang bersama-sama beberapa ayat empati sebagai bentuk pengukuhan nilai civic secara kolektif. Contohnya, ayat saya mahu jadi kawan yang baik. Kemudian murid-murid semua ikut. Jadi sesi ulangan ini berfungsi sebagai latihan sosial atau social rehearsal, iaitu satu bentuk pembelajaran sosial yang ditekankan oleh Albert Bandura dalam social learning theory, di mana murid belajar melalui pemerhatian, peniruan dan peneguhan positif dalam kumpulan. Jadi kaedah ni bukan sahaja membina empati dalam diri individu, tapi juga menormalisasi tingkah laku empati dalam komunikasi kelas. Baiklah, tambahan pula, dalam menangani emosi seperti ejekan tadi, guru perlu berhati-hati agar intervensi yang dilaksanakan tidak menambah trauma atau menjatuhkan maruah mana-mana murid. Berdasarkan prinsip etika perguruan dan panduan psikologi pendidikan yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, guru tidak boleh melakukan perkara seperti marah murid yang mengejek di depan rakan-rakan, kemudian melabel murid seperti awak budak nakal atau tak berperasaan, kemudian menceritakan kisah kehilangan rakan yang diejek tadi kepada seluruh kelas, dan yang terakhir sekali, yang paling penting, guru tidak boleh memaksa murid tadi untuk berdamai secara fizikal, seperti guru menyuruh murid tadi berpeluk secara segera, kerana walaupun niat baik, murid tadi mungkin tidak selesa dengan sentuhan fizikal. Maka dari hal ini kita boleh lihat bahawa empati tidak boleh dipaksa, tetapi empati dibina melalui kesedaran dan keikhlasan. Baiklah, saya menggunakan gabungan pendekatan behaviorist oleh B.F. Skinner, dan saya menggunakan gabungan pendekatan behaviorist oleh B.F. Skinner dan humanistik oleh Rogers dalam pelaksanaan ganjaran dan hukuman. Pertama, hukuman yang saya lakukan berbentuk pemulihan nilai, iaitu murid yang mengejek tadi diarahkan berdiri menghadap dinding untuk refleksi diri selama lebih kurang 1 minit, dan saya menyuruh dia untuk memikirkan apa tindakan perubahan yang boleh dilakukan, dan dia berjaya sedar dan meminta maaf kepada rakannya tadi. Hukuman ni bukan bersifat hukuman yang punitif, tetapi membina kesedaran moral, iaitu moral reasoning. Kemudian ganjaran yang saya laksanakan berbentuk peneguhan positif, iaitu saya memberi pujian dan kemudian saya memberikan bintang pada carta kebaikan murid yang membantu dan memujuk rakan tadi sebagai peneguhan kepada tingkah laku empati, 5 bintang. Seterusnya, saya juga memberi 1 bintang khas yang besar kepada murid yang telah memohon maaf tadi, yang telah mengakui kesalahan dirinya, bagi mengiktiraf keberaniannya untuk berubah. Jadi ini menepati pandangan Albert Bandura bahawa ganjaran sosial seperti pujian dan pengiktirafan
dapat memperkukuh pembelajaran pemerhatian, iaitu observational learning. Jadi melalui hukuman dan ganjaran yang dilaksanakan sebentar tadi, melalui kaedah ni murid bukan sahaja memahami konsep empati secara teori tetapi mempraktikkannya dalam situasi sebenar, menunjukkan pembelajaran yang bermakna. Keseluruhannya, simulasi tadi menunjukkan bahawa pendidikan sivik ni tidak hanya disampaikan melalui arahan tetapi melalui pengalaman dan perhubungan emosi. Seperti yang ditegaskan oleh Likona dalam Educating for Character, guru berperanan bukan sekadar sebagai penyampai pengetahuan moral tetapi membentuk hati dan sikap anak-anak melalui teladan, empati dan nilai kasih sayang. Dan saya juga menyedari bahawa ganjaran dan hukuman yang berpaksikan nilai murni mampu membentuk keinsafan dalam diri murid serta mewujudkan suasana kelas yang harmoni, penuh empati dan saling menghormati. Maka dari itu, kita dapat lihat yang ganjaran perlu diberikan bagi mengukuhkan tingkah laku positif dan memberi motivasi intrinsik kepada murid. Manakala hukuman pula perlu dilaksanakan secara seimbang dan bersifat mendidik, bukan menghukum semata-mata, agar murid dapat belajar daripada kesilapan dengan cara yang membina.